Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ja'alna min ibadika salihin. Allahumma aftah 'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zidna 'ilman nafi'an wa lisanan dhakira wa qalban khashi'an وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita sambung 282. Betul. Begitu juga bandingan-bandingan yang lain dan seluruh apa yang dapat diketahui sebagai pengetahuan yang diyakini tanpa ragu-ragu. Kita masih lagi berkaitan dengan akal, seperti mana saya telah beri contoh tentang qadim dengan hadis itu baharu. Lalu akal kita berjaya membezakannya dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihnya makhluk Allah yang berada di langit, berada di bumi. Kita termasuk di bumi. Subhanallah. Tasbih kita ini perintahnya qadim. Itu maksud qadim ini memang Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim lagi azali. Dia menghendaki selain daripada dia bertasbih. Disebabkan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala juga bertasbih atas zat dia. Allah Subhanahu Wa Taala juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, la ursi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Aku tak mampu nak memujimu ya Allah seperti mana engkau memuji atas zatmu sendiri. Hanya yang perlu kita ketahui, sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim ini bukan huruf, bukan kalimah, bukan suara. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan mukhallafatul lil hawadi dengan makhluk. Kita tidak perlu berhalusi, beriman saja sifat yang qadim pada kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan huruf, bukan kalimah, bukan suara, bukan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan malaikat Jibril untuk malaikat Jibril bacakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah saja. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan kita, fa'alhamaha, lalu kami ilhamkan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kita sesuatu, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah bagi kita memahami datang daripada Allah. Mudah. Seperti mana apabila seseorang bertanya, siapa Tuhan kamu? Kita menjawab Allah. Mana dapatnya kalimah Allah? Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rata-rata semua orang Islam, termasuk orang mu'alaf sekalipun, dia tidak akan menyebut lagi dengan bahasa terjemahan atas Allah. Mereka akan menyebut Allah. Mereka tidak akan menyebut in the name of Allah. Mereka tidak sebut in the name of God, tapi mereka sebut in the name of Allah. Mereka telah mengubahnya kerana keimanan mereka. Sebab God ini tidak menyebabkan hati mereka tertarik untuk menyebutnya sebagai sekadar terjemahan yang disembah. Tapi hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memaniskan lidahnya. Bagi kerana menyebut. Jadi itu dia sudah usul seseorang yang berakal. Istimewa akalnya apabila dapat membezakan qadim dengan bahis tadi ataupun hadis yang baharu. Oleh kerana itu, kalau kita nak jadi orang yang bahagia di dunia akhirat, yang betul atas siratul mustaqim, tidak lain melainkan mesti perjalanannya atas ilmu yang bersifat qadim. Walaupun dia tidak boleh meninggalkan ilmu yang bersifat makhluk, yang baharu.
ilmu engineering, kejuruteraan, itu semua ilmu baru. Mengapa agaknya? Sebab mula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, tidak ada ilmunya kepada Adam. Tidak ada teknologi tersebut pada zaman Nabi Adam. Sedangkan Adam pun manusia, kita pun manusia. Lalu Allah membiarkan manusia membinanya, iaitu manusia akhir zaman. Bila dia berjaya membinanya, itulah maksud ilmu makhluk. Oleh kerana itulah apa yang dibina oleh manusia dengan tangannya, Allah tidak pernah memandangnya sama sekali. Seperti mana bangunan yang tinggi, mula manusia menciptanya, sehinggalah bangunan ataupun yang paling tinggi di dunia sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tertarik dengan bangunan tersebut. Itu yang perlu kita ketahui. Siapakah orang yang Allah memandang takjub pada dia? Tak kala mana dia bersabar atau ujian yang Allah uji, Allah takjub dengan dia. Itu orang yang bertasbih subhanallah, orang yang alhamdulillah, ketika mana manusia dalam keadaan lalai lidahnya, subhanallah, subhanallah. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala pandang. Mana itu yang maksudnya. Jadi jangan kita tertarik dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak tertarik dengannya. Sebab manusia akhir zaman dia tertarik dengan ini semua. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga Rasulnya tidak tertarik. Itu yang kata ulama, kembali balik pada ilmu yang bersifat qadim saja. Adapun yang 3 bahagian lagi, mana akal ini ada berapa bahagiannya, maka berlakulah lebih kurang akal padanya. Seperti mana juga pada usul sebelum ini, akal itu boleh bertambah, akal itu boleh berkurang. Hanya yang perlu kita perhatikan, kebijaksanaan seseorang bukan bertambah akalnya dengan ilmu-ilmu yang bersifat baharu juga. Seperti mana seseorang apabila ditanya tentang sejarah dunia, dia boleh menjawabnya, Romawi, Parsi, satu persatu. Bahkan Jepun, negara-negara dalam dunia pembinaan negara tersebut boleh diceritakan satu persatu, tapi bukan menunjukkan dia seorang yang pandai dan cerdik. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan orang yang cerdik, yang pandai mengetahui sejarahnya para nabi-nabi, sejarahnya ataupun sirah baginda Rasulullah, sejarah kedatangan Islam. Itu orang yang cerdik, itu orang yang pandai. Itu maksud. Sebab sejarah kedatangan Islam, perundangan Islam, itu semuanya benar, dipelihara ilmunya. Tapi tentang cerita Romawi ke Parsi ke, itu semua dalam keadaan zan saja, sangkaan. Maka mereka tidak pernah membina kerajaan Islam. Romawi tidak pernah dikenal sebagai kerajaan Islam, termasuk Parsi. Jadi kita tidak perlu mengunggulkan mereka, cukup mengunggulkan saja kerajaan Islam. Itu. Jadi akal bertambah, kembali balik pada ilmu yang sepatutnya. Itu. Tapi kalau sekiranya dia bertambah ilmu yang bukan sepatutnya, akalnya tidak akan bertambah, sama saja. Itu yang perlu kita ketahui. Dan bahagian yang keempat ialah kerasnya kekuatan mencegah hawa nafsu. Ada salah satu ujian yang berat adalah hawa nafsu. Seperti mana kata Rasulullah SAW, kita dah pergi berjihad, kita dah pulang, kita dah bermujahadah. Tapi kata Rasulullah, kita masih ada lagi mujahadah yang belum lagi kita tinggalkan. Mujahadun nafs, bermujahadah dengan nafsunya. Maka tidaklah tersembunyi berlebih kurangnya manusia padanya, seperti mana lebih kurang juga iman seseorang. Iman seseorang bertambah kerana amalnya, keyakinan dalam amalnya, makrifah pada amalnya, ilmunya. Seseorang yang beramal, yang dikatakan bertambah iman apabila dia beramal dengan ilmu. Seseorang yang beramal tapi tanpa ilmu, maka tidak bertambahnya iman. Itu yang perlu kita ketahui. Dan begitu juga derajat ditambah, diangkat berdasarkan ilmu pada amal. Seperti mana contoh seseorang yang solat. Seorang yang banyak solat disebut sebagai ahli abid, ahli ibadah, tapi dia tidak ada ilmu.
Dia solatlah 1000 rakaat sekalipun sehari semalam, darjatnya tidak diangkat oleh Allah. Seseorang yang solat 2 rakaat dengan ilmunya lebih besar ganjarannya daripada seseorang yang solat 1000 rakaat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah maksudnya bertambahnya akal disabitkan dengan amal berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau sekiranya dia menambah amal tapi tanpa dengan ilmu pengetahuan, maka derajat tidak diangkat. Begitu juga akalnya juga tidak akan bertambah kedudukan kecerdikan pada akal itu sendiri. Itu. Bahkan tidaklah tersembunyi berlebih kurangnya keadaan seseorang menghadapi hawa nafsunya. Sekali lebih kurangnya ini kerana berlebih kurangnya hawa nafsu. Mana hawa nafsu ada kalanya tertahan, dapat dipelihara, kadang-kadang tidak dapat. Itu semua ujian Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak Adam, seperti mana Adam alaihissalam diuji oleh Allah pada nafsu dia. Sebab semua sekali makanan dalam syurga lazat-lazat. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Satu pohon yang buahnya sangat cantik berbanding buah yang lain. Pohonnya sangat menarik berbanding pohon yang lain, pokok yang lain. Tapi Allah kata ya Adam wala taqraba hadhihi syajarah. Pohon ini tak perlu sentuh. Mana tak perlulah makan buah-buahnya. Itu disebut dalam Al-Quran. Tapi akhirnya Adam mempunyai syahwat, mempunyai nafsu, sehingga dia tertarik ambil dan makan. Tetapi Allah mengajar Adam untuk kembali balik pada kedudukan Adam yang sebenar sebagai hamba Allah, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan. Seseorang tidak akan dikatakan telah bertaubat sekiranya tidak mengakui kesalahan. Itu doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa Nabi Adam alaihi salatu wasallam, walaupun dosanya bukan dikaitkan seperti mana dosa yang dihukum masyru'. Masyru' ni apa? Dosa yang dihukum dengan iqab, hukuman di dalam neraka. Tidak. Mereka hukumannya terus kepada Adam ketika itu juga. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, apabila dia makan buah tersebut, pakaiannya, mahkotanya, gelangnya semua hilang, tercabut dia. Ada hukuman terus ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam berada di dalam syurga. Lalu itu hikmah yang kita ambil, bahawasanya seseorang tidak akan dapat keluar dari syahwatnya tadi. Itu salah satu ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain melainkan semua kembali balik pada akalnya. Sebab orang yang berakal itu kadang-kadang sanggup meninggalkan sebahagian pada hawa nafsunya dan tidak sanggup terhadap sebahagian yang lain. Seperti mana contoh, i'lamu annama al-hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Permainan dan juga gurau-gurau senda. Seseorang boleh meninggalkan, ya aku tak mau lagi main bola, tak mau lagi main badminton, tak mau lagi main rugby, aku dah tinggal sukan-sukan gitu. Tetapi syahwat yang lain dia tak boleh tinggal. Tapi aku tak boleh nak tinggal lah makan ini, makan itu. Aku tak boleh nak tinggal minum itu, minum ini. Itu maksudnya sebahagian-sebahagian tadi. Tetapi bukan sehingga itu sahaja. Seorang pemuda kadang-kadang lemah, dia meninggalkan zina sehingga dia sanggup berzina. Dan ketika bertambah umurnya dan sempurna akalnya, maka barulah dia sanggup untuk meninggalkannya. Pada usia mudanya, dia tidak sanggup untuk menahan syahwatnya sehingga dia berzina. Apabila sampai satu usianya lagi, dengan kefahaman akalnya, maka dia meninggalkannya itu. Ini tidak lain melainkan semua adalah atas kasih rahmat Allah dengan memberinya hidayah. Yang hidayah itu berada di akal yang seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
ingin riak, maksudnya salah satu sifat mazmumah yang tercela, kecuali ada sebahagian yang diharuskan dalam syariat Islam. Hendaklah kita tahu riak ada dua. Satu riak yang mazmumah, yang haram pada Islam. Satu lagi riak yang mahmudah, terpuji dalam Islam. Saya pernah juga kuliah subuh dekat sini. Di Sabtu nanti pun ada kuliah subuh. Saya nak cerita bahawasanya riak yang mahmudah, yang terpuji adalah seorang Islam tinggal di negara kafir. Tinggal di negara kafir, orang kafir semua membanggakan harta mereka. Lalu bangunlah orang Islam membanggakan hartanya dengan infak, dengan membantu. Riak seperti mana berlaku di California dulu, banjir. Orang Islam riak. Apa maksud riak? Menonjolkan diri, makna menyelamatkan orang-orang yang dalam masa banjir. Orang berada di gereja, gereja pun tutup daripada orang masuk ke dalamnya. Pendirinya melarang jangan bawa orang masuk gereja. Kita Islam riak, makna memperlihatkan diri kita sebagai orang Islam. Mari kami lindungi kamu, mari masuk ke dalam masjid. Lalu ramai orang Kristian masuk masjid dari itu. Ini riak atau tidak? Riak yang terpuji. Satu. Yang kedua, dalam medan peperangan, orang kafir bangun dengan baju besinya, dengan pedangnya. Mari kita berbangun, kita bermari. Ini pahlawan Islam. Begitu. Mari satu, mari dua, mari tiga, aku seorang saja. Ini riak. Silakan. Ada seorang sahabat Rasulullah buat begitu. Nabi kata kalau dia itu di luar medan peperangan, itu mazmumah, tercela buat dia. Tapi oleh kerana dalamnya negara, dalam peperangan, maka dia mahmudah. Dia bersifat mahmudah. Seperti mana kita ada bangga orang Kristian mengatakan dia agama yang terbaik. Bangun kita tidak, Islam yang terbaik, syiar, maka itu bersifat mahmudah. Tapi selain daripada itu, riak yang dimasukkan ini secara umumnya adalah riak yang bersifat mazmumah, yang tercela. Seperti mana contoh diberi, nak jadi ketua, bertambah kuat dengan bertambah umur, tidak bertambah lemah. Sebabnya mungkin kerana berlebih kurangnya ilmu yang memperkenalkan faedah kepada faedah hawa nafsu, ingin riak dan juga menjadi ketua itu. Kepala di sini adalah ketua. Mana nak menunjukkan diri sebagai orang yang mempunyai ketokohan ataupun kehebatan. Dan tidak lain, ini semua melalui daripada akalnya. Sebahagian ulama kata tidak mengapa kalau bersifat mahmudah. Contoh, dalam satu kampung, satu wilayah, satu negeri mungkin, penduduk di situ semuanya jahil. Adalah seorang anak Islam yang belajar di luar, pandai dia, lalu dia menunjukkan diri, tak apa, biar saya jadi ketua. Sebab saya tahu ilmu tentang perundangan, ekonomi. Tidak mengapa, kata ulama, sebab dia orangnya mempunyai kelayakan tadi. Kerana pada akalnya. Seperti mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf sendiri mengatakan yang paling layak untuk menjadi menteri adalah aku. Dia berkata kepada raja itu, raja di Mesir pada ketika itu, Al-Aziz nama dia. Memang Nabi Yusuf alaihi wasallam jadi menteri. Bila dia jadi menteri, dia berbicara seperti mana layaknya seorang raja. Raja menerimanya kata-kata Nabi Yusuf sebab kata-katanya betul saja. Sebab dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul, hanya diuji menjadi yang Perdana Menteri sementara ketika itu. Itu bisa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan tidak lain melainkan kerana akalnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana itulah seorang doktor sanggup mencegah diri daripada sebagian makanan yang datangkan mudarat, bahaya. Ini daripada kesan apa? Akal dia. Banyaknya hidangan, lalu ini diambil, ini diambil, ini tidak diambil, ini tidak diambil. Lalu dia mengatakan, ditanya mengapa tidak makan semua. Ini sesuatu saya.
Ini tidak sesuai. Tidak sesuai bukan menunjukkan dia haram. Tidak sesuai dengan kesihatan saya. Itu dihidangkan pada dia macam-macam jenis air yang manis-manis. Dia tidak mengambilnya. Mengapa? Dia kata air ini semua tidak sesuai dengan saya. Cuma tidak diharapkan. Itu masuk akal tadi. Maknanya menunjukkan orang yang disebut sebagai orang yang berakal, dia bertindak pada perbuatan kena pada akal. Itu pasal pada istilah ulama, orang yang beramal dengan sesuatu tanpa akal, tidak lain dia akan mendapatkan kerugian saja. Akhirnya dia seorang yang banyak sakitnya, dia tidak melihat dengan akal dia balik. Doktor kata jangan makan ni, jangan minum ni, dia tidak melihat dengan akal tadi. Jangan ambil makan, jangan ambil minum. Akhirnya dia jatuh sakit, semakin sakit. Jadi itulah maksudnya, akhirnya dia rugi. Akhirnya mengatakan rugi saja, menyesal aku apabila aku makan tu, makan ni. Doktor dah ingatkan jangan makan itu, jangan makan ini. Itu salah satu contoh. Itu adalah fungsi pada akal seseorang. Sebab Imam Al-Ghazali ni pada bahagian keempat ni dia datangkan banyak contoh. Sebab kalau dia tak buat contoh, kita tak faham bahagian akal pada fungsi akal itu sendiri. Sukar untuk kita memahami. Seperti mana contoh, kita tengok pintu sedang tertutup, kita nak keluar, kita tidak diri, melainkan kita membukanya kerana kita niat untuk keluar. Itu fungsi akal. Mengapa agaknya? Sebab kita tahu dan yakin mustahil pintu akan terbuka sendiri. Lainlah pintu automatik. Bahkan pintu dah automatik, kita pun tak perlu lagi datang untuk membukanya. Itu program akal kita dah berfungsi. Jadi begitulah sepatutnya kita hidup dalam akal keadaan kita. Itu bahagiannya. Sehingga Imam Al-Ghazali banyak memberikan contoh-contoh di sini. Dan orang lain yang sama kedudukan akalnya dengan doktor itu tidak sanggup menahannya apabila dia bukan doktor, meskipun dia berkeyakinan secara umum bahawa makanan itu mendatangkan mudarat. Maksudnya begini, doktor itu ada akalnya, tapi ada selain pada doktor. Akalnya secara umum sama seperti mana akalnya doktor. Doktor dia belajar sesuatu. Ada juga orang yang belajar tidak sampai pada doktor, cuma ilmu ni sama saja. Orang yang sakit ini diberi makan ini. Doktor pun beritahu orang sakit makan ini. Seperti mana Rasulullah, dia adalah seorang doktor juga. Nabi SAW, Nabi orang yang sangat pandai bab perubatan, sangat pandai. Ya Rasulullah, aku sakit dalam dadaku. Pada zaman Rasulullah dulu pun ada sakit dada, sakit jantung. Ada. Lalu Rasulullah kata, kamu pergi ke ujung Madinah, ada seorang yang pandai untuk ngetuk-ngetuknya biji kurma. Biar dia buat untuk kamu, kamu minum ke, makan ke, apa saja dia disuruh kepada kamu. Biji kurma itu adalah ubat untuk orang ada masalah di dalam dada dia, paru-paru ke, jantung ke. Itu disebut disabitkan dalam hadis Rasul. Sayyidina Ali, dia demam sampai nak mati. Berat sangat sakit dia tu. Lepas tu dia sembuh. Bila dia sembuh, adanya kurma yang sedang tergantung, kurma kering. Dia nak ambil. Rasulullah kata, ya Ali, kau baru balik demam, baru saja baik daripada demam, tak sesuai makan kurma ni, belum. Rasulullah melarangnya. Pada kurma tu bagus, dia sudut akal. Tapi ada keadaan orang yang baru balik baik daripada demam, belum sesuai lagi, sehingga betul-betul pulih. Ilmu ni ilmu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah orang yang paling tahu, disebabkan dia paling berakal, paling sempurna akalnya. Itu pasal Rasulullah SAW apabila melihat ahlam, dia tahu yang mana boleh dirawat, mana yang tidak boleh dirawat. Lalu Nabi mengajar kita di sudut hikmah dia sebagai seorang Nabi, agar kita bergerak dengan yang boleh dirawat. Sebab sesuatu yang ditentukan tidak boleh dirawat, buatlah bagaimanapun takkan jadi apa.
Lalu Rasulullah melarang kita jangan sibukkan diri kamu kepadanya. Itu yang kata Rasulullah dalam hadis sahih, dak tu, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, yang tidak penting buat kamu tinggalkan, sebab dia tidak memberi manfaat, dan ambil sesuatu yang meyakinkan kamu dan memberi manfaat kepada kamu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan fitrah alam ini begitu. Ada yang boleh diambil, dimanfaatkan, ada yang diambil tapi menjadi mudarat. Itu pasal apabila saja seseorang tahu itu duri bahaya, tidak diambil, ditelannya. Buah-buah yang berduri tidak ambil, dimakannya. Seperti mana api yang mempunyai mudarat, tidak diambil api untuk dimamahnya, dimakannya api itu. Begitu juga air dalam keadaan terlalu panas, lalu tidak ada ambil, diminumnya. Itu semua adalah akal. Itu semua adalah akal. Akan tetapi apabila pengetahuan doktor itu lebih sempurna, maka takutnya pun lebih keras. Bismillah. Ini contoh yang lain. Itu pasal kadang-kadang kita selisih dengan doktor. Selisih dengan doktor. Kita pun ada tradisi makan minum juga. Doktor dengan ilmu dia. Doktor kata ini tak boleh makan. Tradisi kita kata tak ada masalah, boleh makan. Sisi. Kadang-kadang kita dalam tradisi kita, lepas beranak ni tak boleh makan ayam, tak boleh makan daging, tak boleh makan telur. Tradisi kita, mak-mak kata jangan makan. Doktor pula duduk dekat awak, itu yang dia hidangnya. Telur suku masak, tengah hari ayam, malam pula daging. Jadi dia selisih. Jadi sekarang ni siapa sebenarnya lebih betul? Siapa? Tapi ada jumpa doktor yang lain, dia pun nasihat lepas beranak jangan makan ikan, jangan makan daging, jangan makan telur suku masak. Allah, doktor tu. Padahal sama-sama doktor juga. Jadi di sini apa maksudnya? Allah menguji kita bahawa pengetahuan makna akal berbeza. Tetapi dalam Islam yang mengajar kita al-yaqin, keyakinan tu. Sebab sekarang ni mendatangkan keraguan. Kita orang yang tak pandai diberitahu oleh orang yang pandai-pandai. Cuma kita nak ambil yang mana satu, sebab kita tidak akan bergerak kedua-duanya. Seseorang kalau mengambil satu kerana dia meyakini satu itu, kalau dia mengambilnya dua sebab dia yakin dua-dua. Cuma apabila datang keraguan, maka dia meninggalkan keduanya. Lalu di sini dah fungsi akal kita memerlukannya. Sehingga kata Rasulullah SAW, maka hendaklah kamu bertanya hati kamu, kata Nabi. Mengapa? Hati kamu ada Allah, hati kamu ada makrifat, hati kamu ada ni kesucian hati. Tanya hati kamu. Hati kamu ada ilmu. Lalu mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita, sama ada kita mahu atau tidak. Walaupun mungkin perkara bab makan dan minum saja. Demikian juga seorang alim itu lebih sanggup meninggalkan perbuatan maksiat daripada seorang yang bodoh kerana kekuatan ilmu pengetahuannya dengan mudaratnya perbuatan maksiat itu. Yang saya maksudkan adalah orang yang berilmu, yang benar-benar, bukan orang yang sekadar serbannya besar tapi dia pandai bermain-main saja. Jadi Imam Al-Ghazali nak kaitkan juga seperti mana orang yang lebih berakal adalah orang yang lebih berilmu. Jadi kedudukannya mempunyai keistimewaan. Jadi keistimewaan itu lebih kepada perbuatan-perbuatan kebaikan. Kalau berlebih-lebih itu daripada segi hawa nafsu, nescaya tidak kembali kepada berlebih kurangnya akal. Dan kalau di segi ilmu, maka orang yang semacam ini, dari ilmu itu kita namakan juga akal. Kerana ilmu pengetahuan itu menguatkan gharizah. Gharizah ni kembali pada kehidupan pada akal. Maka adalah berlebih kurang itu menurut nama yang diberikan. Dan kadang-kadang berlebih kurang itu
semata-mata pada gharizahnya akal, kehidupan akal. Itu pasal pentingnya kita jaga kehidupan akal. Sebab apabila akal itu mati, kehidupan seseorang dilihat seperti mana mati juga. Seperti mana seseorang yang bunuh diri sebab akal dia mati. Dia tak dapat ke sana, kemari, akhirnya dia bunuh diri dia. Sebab kematian pada akalnya juga tidak membawa kepada sesuatu yang membahagiakan dia. Dan kadang-kadang lebih kurang itu semata-mata pada gharizahnya akal. Maka apabila gharizah akal itu kuat, maka sudah pasti pencegahannya terhadap hawa nafsu adalah lebih keras lagi. Adapun bahagian yang ketiga itu ialah ilmu pengetahuan. Maknanya akal yang di dalamnya mempunyai ilmu-ilmu pengetahuan. Maka lebih kurangnya manusia padanya itu tidak dapat dibantahkan. Maknanya bila seseorang itu memang berilmu, alim, maknanya menunjukkan pada kesempurnaan akal yang dimilikinya. Itu pasal bila kita belajar dengan seorang yang alim, dia berbicara tidak seperti mana perbicaraan kita, dia berfikir bukan seperti mana cara kita berfikir. Hanya satu soalan agama saja kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Kalau soalan itu ditanya kepada kita, kita pasti menjawabnya juga. Tapi apabila dia menjawabnya, kita sendiri menyatakan jawapannya lebih jelas, lebih baik, lebih sempurna daripada jawapan saya. Itu maksud pada perjalanan akalnya tadi. Kerana manusia itu lebih kurang dengan banyaknya yang betul yang dikerjakannya dan tentang cepatnya mengetahui sesuatu. Ada kalanya kerana lebih kurang tentang gharizah, perjalanan kehidupan akal, dan ada kalanya mengenai pengalamannya. Mana ada juga manusia yang berat dengan akalnya, ilmu tapi dengan pengalaman. Makna menunjukkan bahawasanya bertambahnya ilmu asal daripada pengalamannya dan bukan daripada pembelajaran ilmu yang dipelajarinya. Seperti mana contoh seseorang yang buat rumah, kita tanya, awak dulu ambil kos ijazah bina rumah ke kejuruteraan ke bahagian bina rumah? Tak, saya buruh kan, tapi dah saya belajar begini-begini, akhirnya saya dapat buat rumah. Macam orang dekat kampung tu, kalau tanya dia, memang pandai buat rumah ke? Tak, dia tu belajar lah satu-satu susun panjat tu. Lama-lama bertahun-tahun pandai dia. Dia tak ada pelan pun bagi tahu nak buat macam mana, dia buat terus. Jadi ini pengalaman. Dia bukan belajar dengan buku, dengan kitab. Dia belajar dengan pengalaman dia. Jadi belajar dengan pengalaman di sini satu hikmahnya adalah adanya satu ilmu yang bertambah pada akal seseorang. Seperti mana contoh orang asli dekat atas bukit. Bila kita nak naik ke bukit, dia yang bawa kita. Kalau kita sendiri yang naik, kita tak pernah sampai di situ, mungkin tersesat kita. Lalu dia membawanya. Lalu kita tanya, memang masuk pergi sekolah ke belajar kerja naik bukit, ini jalan, ini lokasinya? Ya, ini pengalaman saya. Saya lalu sini, saya lalu sana. Dan ini semua adalah fungsi akal. Fungsi akal. Seperti mana contoh kita duduk di penduduk perkampungan orang asli, yang betul-betul orang asli lah. Kalau kita tengok siang dan malam, apa maksudnya? Dia tak ada elektrik, dia tak ada paip air, rumahnya terpokok. Lalu kita mengatakan, kalau aku memang tak boleh hidup begini, tak boleh hidup. Rumah tak pokok, kadang-kadang tidur tengah malam, nampak gajah di bawah, harimau di bawah. Itu kehidupan mereka. Tapi mereka boleh menghadapinya berdasarkan pengalaman kehidupan. Macam kita tidak memilikinya. Seperti mana orang asli ni atas bukit pakai kaki ayam je, kita tak boleh begitu, luka kaki kita. Dan ini fungsi akal. Lalu dalam Islam, Rasulullah menyatakan, kamu ambil dan belajar orang tersebut, sebab kamu tidak tahu
Seperti mana Rasulullah SAW walaupun seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi tidak pernah adanya pengalaman pergi ke Madinah. Tidak pernah. Allah perintah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah ada pengalaman untuk pergi ke Madinah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq pun tidak tahu untuk perjalanan ke Madinah. Lalu takkan Rasulullah dan Abu Bakar tak apa, jalan je dah. Tidak. Mereka ada seseorang yang biasa berulang kali Mekah ke Madinah, namanya Abdullah. Rasulullah mengupahnya, lalu dia membawa Rasulullah jauh daripada pesisiran laut, bawa sampai ke Madinah. Apa maksudnya di sini? Islam boleh mengambil ilmu daripada orang yang ada pengalaman tadi. Dia tidak ada masalah dalam Islam. Kerana apa? Kerana dia ahli pada ketika itu. Tapi di sudut agama, perundangan Islam, kita tidak jadikan dia sebagai ikutan kita, itu saja. Oleh kerana itu dalam hukum Islam sendiri, kita boleh mengambil orang ini sebagai rujukan atas sebagai ilmu yang kita tidak ketahui. Motor kita rosak, basikal kita rosak, kereta kita rosak, kita bukan ahli untuk membaikinya. Serah kepada orang yang tahu. Dan kita tak bawa motor kita rosak pergi ke pasar Selayang. Kenapa? Akal tu berfungsi. Nak jumpa orang yang jual daging tu tahu ke betul? Tidak, akal. Akal. Jadi di sini nak Imam Al-Ghazali nak bagi tahu bahawa ada ilmu yang menggerakkan gharizah kehidupan akal, sehingga orang tu jadi orang yang berilmu kerana pengalaman. Kerana pengalaman. Ada pun yang pertama tadi, yakni gharizah, maka lebih kurang yang tidak ada jalan untuk membantahnya, kerana akal itu adalah sempurna, seumpama nur yang terbit pada jiwa dan terangnya akan muncul. Titik pertama daripada terbitnya nur, itulah cahaya ketika mana umur tamyiz, ketika anak itu sudah dapat membezakan antara untung dan rugi, najis dan juga suci juga termasuk tamyiz. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, anak-anak kecil diajar bercakap, dia bercakap. Anak-anak kecil telah mengenal ibu bapanya. Anak-anak kecil telah mengenal itu gurunya. Bahkan anak-anak kecil kalau ditunjuknya buku, ni buku apa? Ni buku matematik. Ni buku apa? Ni buku bahasa Inggeris. Ni buku apa? Ini buku mewarna. Kita tamyiz. Akal tadi. Dan hendaklah kita ketahui akal tamyiz ini berkekalan bersama zat roh kita. Berkekalan. Hidup dan mati bersama kita. Dia berada di akal. Oleh kerana itu dalam tasawuf menyebut, apabila kita tidur, banyak pengaruh akal itu, banyak pengaruh kehidupan ada dalam akal tamyiz. Itu. Lalu bila kita tidur, kadang-kadang kita bermimpi, kadang kita pergi ke satu tempat. Melainkan tidak lain itu tamyiz yang keluar. Roh pada bahagian tamyiz keluar. Itu pasal apabila seseorang yang tidur, tidak disebut sebagai orang yang berakal lagi. Tidak disebut sebagai orang yang berakal, dia tidur. Di sudut syarak, seorang yang di sudut syarak, seseorang yang mana dia tertidur sebelum zuhur, kemudian dia pula bangun dan masuk asar, maknanya tamyiz dia keluar satu waktu. Dan kata ulama-ulama bahawasanya orang ini tidak wajib ganti solat segera, tapi solat itu kena ganti juga. Kerana apa? Sebab dia tertidur. Hadis yang lain kata Rasul, wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Lalu kata Rasulullah, barang siapa di antara kamu terlupa, tertidur, lalu dia teringat dia belum solat, maka bangunlah solatlah, kata Rasul. Kerana Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan solat untuk mengingati aku.
Bila kamu dah tahu, kamu teringat tu solat, maka solatlah. Maka itu fungsi akal jadi dia teringat. Jadi hukum pada orang yang tidur tadi tidak termasuk orang yang bersyariat pada ketika orang yang tidur. Itu pasal mimpi dia bukan mimpi syariat, melainkan pada seorang Nabi Rasul saja. Lalu bila dia tidur, pengaruh kehidupan ada dalam tamyiz tadi, akal tamyiz. Bila tidur, Allah bawa keluar roh itu. Allah mutawaffal anfusi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kita, roh itu dibawa keluar. Ini kata ulama kita, roh itu dibawa keluar, yang dimaksudkan adalah roh tamyiz. Jadi yang tinggal dengan kita rohul hayah, yang kita bernafas. Tapi kesannya adalah diri kita balik. Walaupun roh itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang berlaku pada roh tamyiz tadi, kesan kat kita balik. Kita melihat sesuatu, kita pergi ke tempat sesuatu. Itu kata ulama. Sebab kita tidak boleh mengatakan apabila kita tidur 100% bersama dengan kita, sedangkan dalam Quran Allah sebut bahawasanya Allah bawa keluar roh kita. Lebih-lebih lagi Rasulullah apabila bangun pada tidur, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku. Maknanya sebelumnya roh memang keluar, cuma ulama ditanya roh apa yang keluar. Sebab waktu kita tidur, kita tak mengeras macam orang mati, tak bernyawa, tapi masih bernyawa. Ni darah ni semua masih mengalir lagi. Itu rohul hayat, yang tamyiz tadi yang keluar. Jadi yang tamyiz inilah Allah Subhanahu wa ta'ala beri waktu usia anak-anak lagi. Ini sebagai pemberian tambahan pada akal tadi. Sehingga akal ini menjadi dewasa mengikut pada kedewasaan dia. Ada anak-anak kecil, dia dari biasanya kehidupan kedewasaan, akhirnya akalnya walaupun usianya kecil, dia kehidupannya seperti mana orang dewasa dah. Seperti mana kita di Indonesia jarang ada anak-anak begitu. Tapi kalau kat negara yang susah, India, Pakistan, Bangladesh, ada saya tengok satu video, umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun dah bekerja. Kerja dia sama seperti mana orang dewasa yang kerja. Cara dia potong ini, cara dia masak ini. Lalu orang bertanya, berapa usia kau? 10 tahun. Tapi cara dia kerja seperti mana layaknya orang dewasa yang bekerja. Ada satu tempat lagi dekat Pakistan, orang buat tukang repair lori lagi. Tanya, berapa usia kau? 9 tahun. Dia buat kerja seperti repair lori itu macam orang dewasa yang repair lori itu. Sebab apa? Kedewasaannya ke arah itu. Itu pasal tidak mustahil ada di antara umat Islam sendiri, akal dia dah sampai pada kedewasaan. Antaranya Imam Syafi'i itu sendiri. Imam Syafi'i, sebab sejarah kehidupan Imam Syafi'i sangat hebat disebabkan pada usia dia 7 tahun, 9 tahun dia dah hafal Quran. Dia mengetahui tafsirannya dalam usia demikian. Bahkan usia 15 tahun, Form 3 dah kita di sini, diizinkan untuk berfatwa. Kita hari ini yang berfatwa, semua orang yang kita tengok nak mati dah. Tua-tua, senior lah. Tak ada orang muda-muda nak berfatwa. Imam Syafi'i, seluruh ulama di Mekah mengangkat dia, ya Muhammad, kami mengizinkan kamu untuk mengeluarkan fatwa di Mekah. Usianya 15 tahun. Lalu bagaimana akal Imam Syafi'i? Seperti mana akalnya ulama-ulama besar yang senior-senior tu. Tidak mustahil. Ini kurniaan Allah. Disebabkan usaha dia juga. Usaha dia dah belajar bersungguh-sungguh menghafal. Dan kata Imam Syafi'i itu semua tidak berlaku melainkan dengan adab. Dia mendisiplinkan adab, maka dia memperolehinya. Habiskan perenggan ini. Kemudian nur itu sentiasa bertumbuh dan bertambah dengan perlahan-perlahan dan tidak ketara. Ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sempurnalah dia ketika umur sudah mendekati 40 tahun.
Kata Imam Al-Ghazali, kedewasaan pada akal usia 40. Buluk yang kamil. Waktu kita kecil, kita akhir balik, dia belum kamil, sempurna. Tapi bila dah masuk 40, akalnya sempurna. Cuma walaupun begitu, kata ulama, bukan semua dapat kesempurnaan akal pada usia 40 tahun. Mengapa agaknya? Sebab apabila dia hidup, dia tidak melalui kehidupan yang sepatutnya dia hidup begitu. Lalu bila sampai usia 40, banyak perkara yang dia tidak tahu. Mungkin perkara itu baru bagi dia, padahal mungkin perkara itu adalah asas-asas dalam Islam saja. Tapi bagi mereka yang telah mencapai akal yang sempurna, itu yang terbaik. Itu bahasa sebagai ulama menyatakan, tidaklah seseorang dipanggil sebagai syekh, syekhul hadis, syekhul mufassirin, mereka usia dia atas 40 tahun. Mana kecil-kecil ni, bukan kecil lah, umur 20, 21, 23, 30, kadang panggil dia syekh juga, panggilan. Tapi hakikat dia belum syekh, sehingga usia dia 40 tahun. Itu buluk. Sebagai ulama mengajar begitu. Bahkan apabila dilihat juga, kebanyakan para Nabi Rasul diutus sebagai Nabi Rasul usia 40 tahun. Nabi kita, Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, semua dalam usia 40 tahun. Itu yang ulama mengambil dalil bahawa tidak mustahil kedewasaan seseorang apabila sampai usia 40 tahun. Seperti mana kata Imam Abdullah Al-Haddad, kesempurnaan mana akal itu sepatutnya dah berjaya berfikir, mengimbangkan pemikirannya ketika dia dah masuk 40 tahun. Lalu kalau sekiranya yang berbicara itu belum sampai 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, memang kita lihat tidak keseimbangan pada akalnya. Seperti mana contoh anak kita, cucu kita belajar SPM, cuba suruh dia bercakap agama, tengok, dia bukan sekolah agama, dia tak tahu nak cakap bagaimana. Tapi bila ditarbiah dengan cara agama, mudah bagi dia untuk berbicara. Tetapi bila seseorang dah sampai usia 40 tahun, dia seorang Islam, dia seorang beriman, dia tidak melalui sekolah agama, pengajian agama, tapi dia seorang yang beragama. Bila diperintah untuk bercakap agama, dia boleh berkata, dia boleh bicara tentang agama kerana buluk pada akal. Jadi oleh kerana itu, kita jangan sampai apabila dia minta berbicara agama, kita tak tahu nak cerita. Ditanya apa maksud Islam, seorang yang kafir bertanya, kawan kita, saya nak tanya, saya nak tahu tentang Islam, apa maksud Islam. Kita pun gaul kepala, saya sebenarnya memang Islam, tapi saya tak tahu nak cerita Islam tu apa. Jangan sampai begitu. Itu maksudnya. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu kesempurnaan akal seseorang pada usia 40 dia boleh berbicara agama. Kalau diminta kenal siapa Nabi Muhammad, dia mengenalnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita tanda pada muka surat 283 pada perenggan sampai 40 tahun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa hamda 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Samsul dan atas kepasan kitab yang kita baca pada hari ini. Kita doakan supaya kita dapat terus berjumpa dalam kajian ini, insyaAllah sampai akhir kita, insyaAllah. Satu je pengumuman dalam Muslim untuk nanti yang saya wawarkan sebelum ini. Pada hari Jumaat, hari Jumaat ini yang bermula asar, Maghrib Akbar akan diadakan di depan stadium